Assalamualaikum, salam sejahtera, salam menjulang pendidikan Sarawak. Pada hari ini, saya Faizah binti Abdul Rashid dan Cikgu Zubidah binti Dan mewakili SMK St. Anthony Sarike akan membentangkan sebuah inovasi yang bertajuk Teknik Damper untuk menguasai peribahasa Melayu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mulik kiranya kita melihat dan mengkaji refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Berdasarkan analisis keputusan ujian sekolah menunjukkan bahawa hanya 6 orang pelajar di dalam kelas 4A4 yang mampu menjawab soalan 3E iaitu peribahasa dengan tepat dan mendapat markah penuh. Keputusan sedemikian sememangnya sangat merisaukan dan saya telah berbincang dengan pelajar di dalam kelas untuk mengenal pasti masalah utama yang dihadapi oleh mereka dalam penghafalan dan pembelajaran peribahasa. Antara masalah yang mereka hadapi ialah: yang pertama, kebanyakan pelajar bukan Bumiputera tidak berminat dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Masalah yang kedua, pelajar tidak suka meluangkan masa untuk menghafal peribahasa Melayu, terutamanya pelajar yang lemah. Dan masalah yang ketiga adalah penguasaan dalam bahasa Melayu agak lemah. Dari segi objektif kajian pula, objektif yang pertama adalah membantu pelajar yang lemah agar dapat menguasai peribahasa dengan tepat supaya dapat menjawab soalan 3E dan menerapkan peribahasa dalam karangan mereka untuk mendapatkan markah yang lebih baik. Objektif yang kedua, membantu meningkatkan pencapaian murid di peringkat sekolah dan sijil pelajaran Malaysia. Sekiranya kita tinjau objektif khusus, terdapat 5 objektif khusus semasa saya melaksanakan inovasi ini. Objektif khusus yang pertama adalah inovasi ini direka untuk meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Objektif yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dalam kalangan pelajar, khususnya pelajar yang lemah. Objektif yang ketiga, sebagai salah satu bahan bantu mengajar pelajar untuk menghafal dan menguasai peribahasa Melayu. Seterusnya, melahirkan keyakinan diri dan sikap berdikari pelajar semasa melaksanakan pembelajaran menggunakan kaedah damper. Dan objektif yang terakhir adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam kelas. Tentu kita akan tertanya-tanya bagaimana untuk melaksanakan inovasi ini. Kaedahnya sangat mudah. Peraturan permainan damula peribahasa atau singkatannya adalah damper. Setiap pelajar di dalam kelas akan dibahagikan kepada kumpulan yang mempunyai 5 orang ahli bagi setiap kumpulan. Setiap kumpulan mesti melantik seorang ketua dan 4 lagi akan menjadi pemain. Giliran menjadi ketua akan berubah setiap kali permainan bagi memastikan semua ahli kumpulan berpeluang bermain permainan ini. Setiap ahli kumpulan akan diberikan senarai peribahasa yang berbeza, iaitu dari set 1 sehingga set 11. Setiap ahli kumpulan diberi masa 10 minit untuk mengingati peribahasa yang terdapat dalam senarai mereka. Seterusnya, setelah masa untuk mengingati peribahasa tamat, semua kad dan edaran akan dikutip dan dipegang oleh ketua kumpulan masing-masing. Semua pemain akan memilih buah masing-masing dan dadu akan dibaling dan buah pada pemain akan digerakkan mengikut nombor pada dadu yang dibaling oleh pemain. Sekiranya buah para pemain berada pada kedudukan tangga ke atas, maka ketua akan mengemukakan soalan berdasarkan peribahasa yang dihafal kepada pemain.
Sekiranya pemain tersebut berjaya menjawabnya, maka buah pemain tersebut boleh naik mengikut arah tangga. Sekiranya buah pemain berada pada kedudukan tangga ke bawah, maka soalan juga akan dikemukakan oleh ketua kumpulan. Sekiranya pemain dapat menjawab soalan itu, maka buah tidak akan menuruni tangga. Tetapi sekiranya pemain gagal menjawab soalan, maka buahnya akan diturunkan berdasarkan arah tangga tersebut. Apabila buah pemain berada pada kedudukan mulut ular, maka ketua kumpulan akan mengemukakan soalan kepada pemain tersebut. Dan sekiranya pemain tersebut berjaya menjawab soalan, maka buahnya tidak akan turun berdasarkan hujung ekor ular. Tetapi sekiranya pemain gagal menjawab soalan tersebut, maka buahnya akan menuruni petak berdasarkan hujung ekor ular tersebut. Sekiranya pemain sudah berada pada kedudukan petak 100, maka pemain tersebut menang dan mendapat 1 markah. Markah akan dicatat pada borang yang telah disediakan oleh guru. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kini mari kita tinjau prosedur pelaksanaan teknik damper. Sebelum kaedah damper diperkenalkan, sebenarnya satu ujian pra telah diadakan. Pada minggu pertama, kaedah damper diperkenalkan kepada murid-murid. Bulan pertama hingga bulan kelima, pelajar mengaplikasikan kaedah damper dalam pembelajaran mereka. Selepas bulan kedua dan bulan kelima, ujian pos diadakan dan pelajar diminta mengisi borang soal selidik untuk mendapatkan maklum balas pelajar. Tujuan saya mengedarkan borang soal selidik adalah supaya pelajar dapat menyatakan pendapat mereka terhadap penggunaan kaedah ini secara jujur dan identiti mereka juga tidak diminta. Oleh sebab itu, maklum balas daripada pelajar adalah sangat tepat dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi serta penting untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah damper ini. Berdasarkan pemerhatian saya, teknik dan kaedah damper ini berjaya meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, terutamanya untuk topik Peribahasa Melayu. Selain itu, pelajar juga menjadi lebih yakin terhadap kebolehan diri mereka sendiri berbanding sebelum ini. Pelajar hanya meneka jawapan tanpa membaca soalan terlebih dahulu sebelum kaedah ini diperkenalkan. Prestasi pelajar juga dapat ditingkatkan dalam ujian sekolah atau peperiksaan SPM. Pelajar juga mampu menjadi pembimbing kepada rakan dari kelas lain yang lemah dalam peribahasa Melayu. Sekarang kita telusuri bentuk bahan yang diperlukan untuk melaksanakan inovasi kaedah damper dalam menguasai peribahasa Melayu. Untuk melaksanakan kaedah damper, kita hanya memerlukan senarai peribahasa yang diperbuat atau dicetak dalam kertas berwarna-warni bersaiz A4. Nilainya hanyalah 40 sen. Yang kedua, kita memerlukan papan dam ular peribahasa yang dicetak bersaiz besar, nilainya RM10. Seterusnya, kita memerlukan buah dam sebanyak 5 biji memandangkan kita mempunyai 5 orang ahli kumpulan, 5 orang ahli dalam satu kumpulan. Nilainya hanyalah RM2.50. Seterusnya, kita memerlukan 1 biji dadu, nilainya RM50. Jadi, keseluruhan perbelanjaan untuk set permainan ini hanyalah RM13.40. Refleksi kajian pula mendapati bahawa kebanyakan pelajar berpendapat bahawa kaedah damper ini sangat membantu mereka menguasai peribahasa Melayu.
Mereka tidak lagi bosan berbanding sebelum ini. Jika sebelum ini pelajar hanya meneka jawapan yang terlintas di fikiran mereka tanpa pernah cuba menjawabnya dengan bersungguh-sungguh. Bagi pelajar, soalan mengenai peribahasa adalah soalan yang sangat sukar dan hanya boleh dijawab dengan tepat oleh pelajar yang bijak saja. Oleh sebab itu, soalan mengenai peribahasa adalah soalan yang cuba dielakkan oleh para pelajar. Dari segi prestasi ujian yang dilampirkan, kebanyakan pelajar mencapai kemajuan dan peningkatan yang memuaskan, walaupun ada segelintir pelajar yang masih mengekalkan prestasi asal dan ada pelajar yang menurun. Namun begitu, setelah kami siasat, maka didapati bahawa pelajar-pelajar ini tidak membuat persediaan rapi sebelum ujian diadakan. Jika ditinjau dari segi peningkatan tahap kepuasan hati guru dan pelajar, ternyata kaedah ini memberikan respon yang positif bagi kedua-dua pihak. Apabila kaedah ini didedahkan kepada guru lain, mereka turut gembira dan tidak bosan ketika mengajar. Oleh sebab itu, kaedah damper ini adalah kaedah pembelajaran abad ke-21, iaitu pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Guru hanya menjadi fasilitator, tetapi pengajaran dan pembelajaran sangat berkesan. Majoriti pelajar berasa sangat seronok ketika menghafal kad dan bermain dam. Kaedah ini juga menggalakkan murid berdikari dan yakin terhadap kemampuan mereka untuk menguasai peribahasa Melayu walaupun mereka bukanlah berketurunan Melayu. Bagaimana dengan pelajar yang lemah? Pelajar yang lemah juga akan menjadi lebih yakin kerana mereka tidak berasa malu dengan rakan-rakan mereka yang lain. Mereka sama-sama menyusun kad dan sama-sama bermain dam. Rakan yang pandai akan membantu rakan yang lemah. Pelajar tidak lagi pasif berbanding sebelum ini. Masalah disiplin di dalam kelas juga dapat diatasi kerana semua pelajar ingin mencuba nasib untuk menjadi pemenang. Tiada lagi masalah pelajar tidur kerana permainan ini menyeronokkan mereka. Pelajar yang lemah kini mampu menguasai dan menulis peribahasa yang sesuai dengan situasi secara tepat. Maklum balas yang ketara daripada pelajar adalah mereka sangat berbangga apabila diberikan ganjaran walaupun ganjaran tersebut tidaklah mahal. Apabila guru menulis nama mereka sebagai pemenang di papan tulis atau borang markah, mereka juga berbangga dan akan berusaha dengan lebih tekun lagi bagi memastikan nama mereka akan ditulis sekali lagi pada papan tulis pada minggu yang berikutnya. Apakah cadangan untuk menambah baikkan inovasi ini? Sebenarnya kaedah damper ini sesuai digunakan untuk mengajar peribahasa Melayu kepada pelajar tingkatan 1 sehingga pelajar tingkatan 5 dan turut digunakan untuk tujuan ulang kaji serta pengukuhan dari semasa ke semasa. Penguasaan pelajar terhadap peribahasa Melayu boleh diukur dengan kemampuan mereka menyiapkan lembaran kerja mengikut masa yang ditetapkan. Namun begitu, beberapa panduan dan langkah penting perlu diamalkan demi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya. Antaranya adalah, pelajar mestilah diberikan masa untuk membuat persediaan sebelum melaksanakan kaedah damper ini. Pelajar yang berperanan membaca kad dan bermain dam mestilah dalam kalangan pelajar pelbagai aras. Guru juga mesti bijak mengawal kelas agar kelas tidak terlalu bising sehingga mengganggu kelas yang lain. Masa harus diatur dengan bijak supaya tidak ada masalah masa tidak cukup kerana pelajar sememangnya seronok dengan permainan ini. Akhir kata, semoga inovasi ini dapat memberi manfaat kepada pelajar dan guru. Kajian penggunaan kaedah ini juga akan mengukuhkan nilai kerajinan, berdikari dan kerjasama dalam kalangan pelajar. Keyakinan diri pelajar sangat penting kerana keyakinan inilah yang akan menentukan kebolehan mereka menjawab soalan dengan betul dan tepat. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.